Okay, Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. Alright, so untuk malam ni saya akan sembang santai dengan anda tentang isu, bukan satu isu, dia satu benda yang tengah trending, iaitu modi atau standard. So kalau anda perhatikan channel saya ataupun anda dah biasa dengan channel saya, anda akan tahu yang saya ni jarang modi motor secara orang kata apa, ekstrim lah, ataupun saya jarang kacau enjin. Jadi ada beberapa sebab sebenarnya. Okey, tapi sebelum saya nak cerita lebih lanjut, saya intro dulu. Okay guys, welcome back. So hari ni saya akan berkongsi dengan anda tentang beberapa reason kenapa saya jarang modi enjin secara ekstrim. Sebabkan based on pengalaman yang lepas. Untuk pengetahuan anda, saya dah berumur 36 tahun ni. Jadi nak kata, kalau katakanlah waktu di usia 17 tahun, 18 tahun, waktu tu memang orang kata apa, waktu zaman-zaman remaja ni memang kita ni dengan modifikasi ni memang kita seronok lah. Walaupun time tu kita sebenarnya bukan bekerja, tapi kita banyak menghabiskan duit dengan modi. Saya pun tergolong dalam golongan-golongan yang modi juga dulu masa zaman muda. Tapi ada beberapa benda yang berlaku. Kalau nak saya recap balik, ataupun saya nak share dengan anda, the reason supaya saya tak mau modi dah enjin, saya start dululah dengan poin yang pertama, pembaziran daripada segi wang. Okey, modification ni perlukan modal yang banyak, betul tak? Saya tengok banyak channel-channel yang ajar ataupun yang dedahkan tentang untuk modi, tambah tu tambah ni, tukar blok, apa head lah, tukar head, pesak lah, apa-apa semua. Benda-benda tu sebenarnya masa zaman-zaman saya naik skuter saya dah buat. Tapi orang kata apa, waktu tu benda ni dia tak macam lani lah. Barang-barang modifikasi pun tak banyak macam sekarang. So waktu tu lebih kepada palatau lah. So palatau tu maksudnya pandai-pandai modi, pandai-pandai lah tanggung kan. Okey, tak ada mekanik dulu yang berani nak buat ni. So dulu palatau ni maksudnya kami buat sendiri lah. Bila buat sendiri macam dulu, macam saya naik zaman-zaman VS, tukar kotak angin, pakai filter apa, air filter tu apa semua. So bila at one point, bila kita dah modi macam tu, walaupun simple modification, modification tu menyebabkan enjin tak tahan. Maksudnya masa time tu motor saya kerap rosak. Hujan sikit yang masuk ayat, ialah gatai, filter original dah cantik tutup, kita pula pergi buka bubuhnya filter tu, konon nak bagi cantik, masuk ayat hujan, sadaqallahu azim lah. Time tu banyak lah isu-isu di mana enjin kena overhaul, and lagi yang tu rosak, rod patah lah, macam-macam. So benda tu pembaziran dari segi kewangan. So waktu tu dah start bekerja lepas SPM, dan waktu tu ialah kita zaman remaja, kita banyak buang duit dekat motor waktu tu. Dan saya tengok sekarang ni benda ni, zaman dulu kita tengok benda tu tak melampau-lampau lah. Nak bandingkan dengan sekarang ni, banyak kedai yang dah orang kata apa, tawarkan package untuk modi, untuk korek blok lah, untuk macam-macam lah, nak ni apa dia ni, piston nak besar dah, bore piston lah, macam-macam. Jadi bukanlah saya nak kata jangan modi, cuma kita kena bear in mind. So ini pendapat peribadi saya, kena dengan bear in mind, bila kita modi motor, dia akan ada consequences dia. Maksudnya dia akan ada kehadapan
motor modi ni dia akan ada benda yang akan berlaku. Maksudnya bila rosak tu kita nak faham lah apa dia. Sebab saya tak mau kritik mana-mana pihak, tapi bila dari segi kewangan ni kan, macam jadi trending ni, so saya sarankan anak muda kita sebenarnya jangan buang duit dekat motor. Bila anda modi motor, okey, saya bagi satu contoh. Anda beli motor 8-9 ribu contoh, anda buat korek blok lah, apa semua. Ada saya tengok yang modification sampai tukar sagi nak laju spek highway, sagi nak spek apa, spek berapa puluh ribu duk habis dekat situ. So daripada untuk satu motor tu, jumlah yang kita modi tu sebenarnya kita boleh tambah sebiji motor lagi. Faham tak? So jumlah yang kita modification tu kita boleh tambah, jumlah tu boleh tambah sebiji motor. Macam contoh kalau modi 10,000, harga motor 9,000, modi 10,000, tak ke bagus kalau kita beli sebiji motor lagi, ataupun kita upgrade CC. Betul tak? Itu saya kata dia satu point yang saya tak suka adalah pembaziran wang. Okey, untuk yang kedua, kenapa saya tak modi lah? Satu, kita nak maintain dengan resale value. So bila motor modi ni, selalunya bila kita nak jual dekat kedai balik, ataupun kita nak nak trade in balik, so resale value motor yang standard ni lagi tinggi daripada yang modi. Saya tak tahu yang modi ni macam mana depa jual, ataupun mungkin lepas depa modi depa akan tukar balik ke standard. Saya tak tahulah kan. So benda tu kalau katakan anda nak pakai motor tu sepanjang hayat, then it's okay. Kalau katakan anda ada plan untuk upgrade, better maintain standard. Kalau anda nak modi pun, anda modi, bagi saya personally, macam saya pun, saya modi, saya make up dari segi dia punya luaran. Saya tak mau kacau enjin, sebab benda yang jadi dulu kat saya dah beringat dan saya tak buat dah benda tu. Kos sangat banyak kan. Anda boleh beli lagi sebiji motor dah, saya cakap terang. So saya dah ni pun saya hanya modi luaran. Maksudnya dari segi aksesori, dari segi nak beli cantik sikit kan, atau kan stiker ke anda nak buat yang tu, okey, yang tu memang tak ada masalah lah. Itu bergantung pada poket anda sendiri. So bila kita nak resale value adik, maksudnya kalau anda nak jual motor tu, anda takkan rasa macam alamak nak kena standard. Sebab kalau yang saya tahu lah, kalau nak pergi jual kat kedai, dia akan lagi standard, lagi ada harga. Itu apa yang saya faham. Kalau katakan anda jual kat tangan orang, itu terpulang lah. Sebab kalau anda tengok pun banyak motor vlogger yang jual motor balik pun dia jual ke tangan orang. Maksudnya orang tu ada nak beli motor dia. So tu terpulang pada masing-masing kan. Sebab yalah, masing-masing dia ada selera masing-masing kan. Kalau saya personally sekarang ni, dengan umur saya sekarang ni, saya suka standard. Itu poin kedua lah, resale value lah. Okey, untuk third, kenapa saya tak modi dan kenapa saya pilih standard? To be honest, bila kita start modi ni, kita akan rasa gian itu akan menyebabkan kita, contoh dia ni motor macam ni lah. Dia ni motor, dia ni motor tayar kecil lah, dia motor tayar besar. So dia akan jadi orang kata apa, satu trending atau ikutan, terikut-ikut sangat. So saya tak suka sifat-sifat tu. Maksudnya macam kalau anda tengok saya beli motor pun, saya tak akan beli motor-motor yang macam saya kata lah, brand-brand macam Washuku ni. Sebab bukan saya nak kata saya nak lekehkan brand-brand tak, brand-brand tu memang sempoi, power. Tapi sebab kita kena tengok, bila kita beli satu motor tu, kita nak ikut trend ke, kita nak ikut apa yang kita perlukan. Faham tak? Maksudnya saya beli motor ikut saya punya cita rasa, bukan saya nak ikut trend. Maksudnya kalau saya katakan kita nak motor tu untuk tujuan saya nak long distance, saya perlukan motor-motor macam ni. Takkan alamak, takkan nak beli motor ni tak ada brand lah, tak ada nama lah. Orang tahu macam
tak ada pengikut lah. So baik saya beli Waisuku, baik saya beli RS, adalah pengikut, maksudnya adalah follower untuk follow vlog saya. Saya tak berminat macam tu. Macam saya kata, saya the reason saya buat vlog ni, saya nak kongsi dengan anda tentang kalau katakanlah orang yang percaya motor-motor macam yang saya beli ni, so apa yang dia perlu. So saya nak sharing yang tu. So macam saya kata, brand-brand lain dia banyak dah pengikut-pengikut. So saya lebih suka untuk keluar daripada zone tu. So saya tak mahukan jadikan benda tu satu trending yang membazir. Saya tak mahu ajak orang untuk buat pembaziran. Jadi kalau katakanlah saya nak nasihat anak-anak muda, saya kata janganlah ikut trend sangat. Kita ikut poket kita sendiri. Itu yang betul tu. Itu salah satu point saya lah. Saya tak mahu jadikan ikutan sangat lah. Jadi benda ni kita kena tengok sama. Cermin balik kita punya, satu, kita punya kewangan. Dua, kita punya pilihan motor tu, betul ke kita nak motor tu sebab kita perlukan motor tu, ataupun kita perlukan motor tu, alamak, yang ni era Waisuku, yang ni era Y16, Y16 tak dah. Yang ni era RS, saya kena ikut Kapcai. Tak, kita kena ada jadi diri kita kena tahu apa yang kita nak. Itu poin ketiga. Okey, dan ini poin terakhir lah. Saya pun tak mau cakap banyak sebab benda ni dia akan menyentuh sensitivity sesetengah orang yang memiliki motor-motor macam ni. Jadi bila kita spend banyak dekat modification, benda tu secara jujurnya tak menguntungkan kita sebenarnya. Dia menguntungkan satu pihak lagi. Itu poin yang terakhir lah. So sebab tu saya kata kat anak muda, anda spend 10,000, 20,000 hanya untuk tukar spek Kapcai tu. Nak spek highway, nak spek apalah, long short lah, nak spek pickup lah, apa-apa semua. Saya tanya satu soalan. Anda rasa siapa yang kaya bila anda sentiasa modi? Anda kan yang kaya, ataupun satu pihak lagi yang kaya? Itu jawapan terletak pada tangan anda. Faham tak poin saya? So daripada kita spend duit, macam saya kata di poin pertama ni, 10,000, 20,000 untuk modi, lebih baik saya beli sebiji motor lagi. Faham? Okay, itu poin dia. Jadi satu, saya nak nasihatkan anak muda kita especially lah, bila kita modi ni, duit yang kita spend tu, cuba anda buat satu tabung simpanan di kemudian hari untuk future anda. Sebab kita tak tahu kita ni sampai bila kita punya kewangan ni nak kukuh. Jadi saya nasihatkan anda semua, bukanlah saya nak kata jangan modi, jangan ni. Kita prepare, kita simpan duit untuk benda-benda yang lebih berguna. Jadi standard pun tak ada masalah. Nak ada duit nak pergi mana? Beli motor Kapcai, nak buat spek, nak pecut highway, macam nak race dengan Ducati, baik simpan duit beli Ducati tu kan. Itu poin saya. So bila anda sentiasa modi ni, anda menguntungkan siapa? Anda tanya balik diri anda. Dia tanya saya dah tahu jawapan saya. Jadi bila kalau katakanlah benda tu motor rosak ke apa, tak apalah, memang perlu kita ke kedai untuk buat motor rosak. Tapi bila kita tak ansat pergi kedai modi, tak ansat pergi kedai tukar spek, tak ansat pergi kedai tukar tayar, tukar rim, tukar ECU, tukar tu, tukar ni, saya tak pernah jealous dengan anda, saya tak pernah dengki dengan anda. Duit anda tanya diri anda. Cuma saya sebagai mungkin seorang abang, ataupun mungkin orang kata pakcik 36 dah, untuk anak muda ni, saya sarankan untuk simpan lah duit untuk benda yang lebih menguntungkan, untuk masa depan anda, untuk future anda. Anda nak kahwin ke, nak simpan duit, lebih baik lah cara tu. Okey guys, itu dia 4 poin saya kongsikan dengan anda antara modi dan standard. Dan kenapa saya sebenarnya jarang nak modi enjin, sebab saya nasihat ni based on apa yang saya pernah alami dulu, kesalahan saya juga dulu. Jadi saya kongsi dengan anda. Saya bukan hantar mana-mana pihak, saya just kongsi dengan anda apa yang berlaku dulu dekat saya masa saya modi motor VS
1 to 5 saya, banyak benda yang saya belajar. Jadi benda tu saya kongsi dengan anda semua. Cuma time tu dia bukan trending yang melampau-lampau macam sekarang ni. Macam sekarang ni sangat-sangat melampau lah. Bukan melampau apa, dia punya modifikasi tu menjadi ekstrim sangat dah. Macam dulu zaman-zaman saya modi ni biasa-biasa sikit lah, tak ada lah teruk sangat. Tak ada lah orang kata apa, dia punya aksesori pun tak banyak macam dulu. So tak banyak macam Nani, sorry. So benda tu lah yang saya nak kongsi dah. Saya disclaimer awal-awal, saya tak ada point nak sakitkan hati siapa-siapa, saya tak ada point nak tukarkan hati mana-mana pihak. Saya just kongsi dengan anda semua. Ini adalah daripada berdasarkan pengalaman saya sendiri, dan benda ni adalah yang pernah berlaku kat diri saya. Jadi antara 4 point ni kenapa saya tak modi, yang saya lebih suka standard. Ini yang 4 point saya nak kongsi dengan anda. Alright guys, so kita jumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.